Ya Rabbana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muaz. Ada Muaz. Sekejap Ustaz ada ni sekejap. New. Kejap ya. Kejap. Mana kawan-kawan kita yang lain ni? Tadi kelas apa tadi? Sains. Teacher Madia. Teacher Madia. Okey, Teacher Madia. Teacher Madia. Okey. Belajar apa tadi? Saya belajar apa tadi? Elektrik. Wow, elektrik belajar pasal apa? Kalau tak ada elektrik nanti dunia akan hancur. Okey, lepas tu? Kalau tak ada elektrik dunia akan hancur. Kenapa dunia akan hancur? Sebab tak ada internet. Wow, okey soalan. So kalau tak ada internet dunia akan hancur. Ya. Oh, so internet penting ah. Tapi dulu-dulu tak ada internet okey je dunia. Ada elektrik, Ustaz boleh tengok TV. Yelah maksudnya awak cakap ada internet. Okey, sekarang ni tapi orang dulu tak ada elektrik pun. Dia orang boleh je duduk dalam keadaan ada lampu api. So macam mana tu? Elektrik penting buat masa sekarang. Bagus, itu jawapan dia. Yang pentingnya buat masa sekarang. Orang dulu lain lah, orang dulu tak hidup macam sekarang. Orang sekarang yang penting elektrik. Sebab kita ada lampu, kita ada nak buka laptop, kita nak charge telefon. Bayangkan, sebab kita dah biasa guna elektrik dah, Rehan. Cuba bayangkan, awak sakit, nak telefon ambulans. Phone bateri habis. Sudah, nak charge mana? Itu maksudnya. Orang dulu lain, sekarang lain. Sebab tu kita tak boleh kata dulu, tengok orang dulu pergi mana-mana pun naik unta. Sekarang lambat. Kena naik kapal terbang. Nampak? Kenapa dulu jalan kaki walaupun gerak lambat tapi sampai okey je. Kalau jalan kaki tapi tak lambat. Sekarang pakai kereta lambat. Kan. Betul juga kan. Tapi orang dulu jalan kaki okey je. Mungkin sebab dia orang berhenti berehat apa semua kan. Raihan pun cakap betul juga. Raihan punya ni pun logik ni pun betul juga. Hospital pun nanti susah Ustaz kalau tak ada elektrik. Betul juga kan. Hospital kalau tak ada elektrik kan. Awak nak operate, tengah-tengah operate, awak nak operate perut kan. Tengah-tengah operate perut, lampu tak ada. Terpotong telinga. Sudah. Panggil dukun. Betul juga kan. Betul juga logik yang bagus tu. Tak ada elektrik. Macam mana dia orang nak buat operation? Betul? Saya tahu teacher. Macam mana Rasyad? Hari tu dekat kampung saya ada satu bomo ni tau. Bomo? Kenapa dengan bomo pula? Dia selalu bedah orang. Dia selalu bedah orang. Dia bedah macam mana? Dia bedah macam pakai alat tradisional. Pakai alat tradisional? Pakai alat tradisional tu macam mana tu? Saya pun tak tahu. Saya bukan dukun. Bukan bomo. Lain macam tu bedah orang tu. Boleh ke guna bomoh untuk kebaikan? Tengoklah bomoh macam mana. Janganlah awak pukul semua rata. Ada je bomoh yang dia menggunakan ayat Al-Quran. Tu tak ada masalah.
Ini buat marang kerapu, duk marang kerapu sampai ke sudah. Tak boleh lah macam tu. Baca. Ustaz pernah dengar, Ustaz pernah dengar siapa? Tengok apa Dia baca tu kan. Hai penjaga langit. Dia cerita macam baca mentera tau, baca mentera. Hai penjaga langit tolonglah. Cakap, ni apa benda ni? Itu bahaya. Sebolehnya guna ayat Quran saja. Okay. Ini duk minta pertolongan. Ingat, minta pertolongan selain daripada Allah, syirik. Ingat, minta pertolongan. Ustaz, saya minta tolong mak saya tolong masak. Itu bukan. Maksudnya awak nak sihat. Awak minta kepada pokok. Wahai pokok, bagilah saya sihat. Tak boleh lah macam tu. Ini cakap minta tolong. Ini tak ada masalah. Mak, tolong saya ikat dari kasut. Syirik. Bukan macam tu. Bukan. Terus syirik. Okey, anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, hari ni pun kita ada cerita baru. Ustaz pun ada video baru untuk awak. Okey. Anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan umul kitab. Dengan kita bacakan doa dan kita bacakan selawat. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, anak-anak murid Ustaz. Kita istighfar sikit. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, memudahkan urusan kita. Okey. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okey. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Okey, hari ni semua sihat Ada yang tak sihat ke? Anak-anak murid Ustaz, yang pertama sekali kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Taala masih lagi bagi kesempatan kepada kita untuk masuk. Allah Taala masih lagi bagi kesempatan kita. Ustaz boleh tengok muka Kaiser. Kaiser, kenapa cerah sangat muka awak tu? Awak duduk bawah matahari ke apa? Awak duduk kat mana tu? Ada lampu, Dia duduk kat studio. Ada. Tak ada lampu. Lepas tu, awak duduk kat mana tu? Dekat dalam bilik. Cerahnya. Ya ke? Oh tak, bukan. Maksudnya awak selesa lah. Takut awak cerah sangat silau ke tak, okey? Okey. Okey, anak murid Ustaz. Biasalah tengah-tengah hari ni ada yang lapar. Rashad, okey Rashad? Ada bau kari lagi ke Rashad? Sekarang saya bau kari lagi. Bau tiap hari masak kari ni? Memang Okey. saya bau kari memang tak hari bau kari lah. Oh ya. Huda okey, Huda? Saya bawa yang goreng. Okey, Huda okey, Huda okey ke? Okey, semua Ustaz harap semua okey Siapa-siapa yang rasa lapar, Ustaz saya rasa nak bagi makan, pergi ambil
pergi ambil air ke, pergilah nak makan apa pun anak-anak murid Ustaz, pastikan awak semua dalam keadaan yang selesa untuk belajar. Buku kena ada. Ingat, belajar mesti kena buku. Tak boleh tengok skrin saja. Faham? Okey, anak-anak murid Ustaz. Sebelum kita nak mulakan, Ustaz nak terangkan kepada awak apa hadis yang kita tengah belajar. Mikael Amsyah, hadis apa ni yang kita tengah baca ni? Sebelum nak mulakan kelas kan nak baca hadis. Hadis apa yang Ustaz terangkan? Jangan menipu. Apa Mikael? Jangan menipu. Jangan menipu. Lagi-lagi boleh someone, siapa boleh tolong terangkan? Yumna boleh tolong sambung? Apa yang hadis yang kita tengah belajar ni Yumna? Tak dengar lah Yumna. Jangan menipu. Jangan menipu. Okey, lagi-lagi apa lagi? Apa yang awak katakan? Jangan menipu je. Apa lagi? Apa lagi yang hadis tu kata? Aflah. Oh Aflah. Ya. Apa yang hadis yang awak dah baca setiap kali kelas tu, hadis apa? Jangan menipu. Terkedip mata, terkedip Jangan mata. Jangan menipu. Betul, jangan menipu. Ya, bercakap jujur. Asal, ambil deh. Baik. Munafik Ustaz. Jangan jadi munafik. Aflah, jangan marah Ustaz Aflah. Saya tak marah Ustaz. Okey, kena sentiasa bercakap jujur. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz baca juga supaya kita ambil berkat baca hadis. Tak ada. Mana Ustaz punya hadis? Okey, kejap. Okey, kita tengok mana hadis tu. Ada. Okey, ada. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita nak teruskan pelajaran kita, ini dia. Waalaikumsalam Ulfah. Ustaz bacakan hadis. Tengah-tengah hari ni Ustaz kena slow-slowkan sikit supaya awak semua dapat tenang. Okey, ini Nabi Muhammad kata apa? Ustaz cerita sepintas lalu sebab Ustaz ada video untuk tunjukkan kepada awak tapi tak sempat. Nabi Muhammad kata, alaikum bis-sidqi, hendaklah kita berlaku jujur. Tak boleh cakap tipu, kena jujur. Nabi Muhammad kata sesungguhnya kejujuran itu akan bawa kita kepada kebaikan. Siapa yang jujur, dia akan buat baik. Ustaz tak pernah lagi tengok orang yang jujur buat jahat. Tak ada. Tak ada orang yang jujur buat jahat. Orang jujur dia mesti buat baik. Faham? Seterusnya Nabi kata apa? Jujur akan bawa kita. Ustaz patutlah Ustaz tak tulis. Ustaz tak tulis ni. Sabar Ya, kalaulah kita menipu, orang dah tak nak percaya kat kita dah. Betul. Orang tak nak percaya dah. Awak tipu Ustaz, Ustaz tak percaya dah awak. Ingat, wa innal birra yahdi ila jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan bawa kita kepada syurga. Tetapi apa tu Nabi kata lagi, siapa yang sentiasa bercakap benar, Allah akan tengok dia sebagai ini orang yang jujur ni. Tapi siapa yang menipu akan bawa dia kepada keburukan, kejahatan, dan benda kejahatan akan bawa dia kepada neraka. Sebab itu ada pepatah dalam bahasa Melayu, awak pernah dengar tak? Siakap senohong gelama ikan duri. Pernah dengar langsung. Ayo Ustaz, dah cakap bohong lama-lama mencuri. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercakap bohong lama-lama mencuri. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Itu. Maksudnya apa? Maksudnya dekat situ memang bahasa Melayu kata sebab tu cakap bohong lama-lama mencuri. Sebab apa? Dah sentiasa bercakap bohong. Okey. Terus sekarang Ustaz nak bagi tahu awak satu kisah dekat Petaling Jaya. Siapa pernah dengar Petaling Jaya? PJ. Pernah dengar PJ? Ini Ustaz nak kata ni, orang yang jujur, orang yang selalu cakap jujur baik ni, dia tak pandai nak buat benda salah ni. So satu hari tu anak-anak murid Ustaz, makcik ni dia miskin. Nampak Ustaz cerita benda ni supaya awak tahu kesusahan orang lain. Supaya kita dapat bersyukur. Anak-anak murid Ustaz, makcik ni adalah orang yang miskin. Ingat, mak dengan ayah kita ni bila kita lapar dia okey lagi. Bila dia lapar okey lagi. Tapi bila anak lapar dia dah tak boleh dah. Dia dah tak boleh lah. Dia dah macam bila anak dia lapar dia akan rasa dia nak kena buat sesuatu. Bila awak lapar, mak awak buat apa? Mesti masak. Tak ada mak awak cakap, tak ada lah. Biar lapar. Tak ada.
paling kuat pun mak awak cakap tu kat dapur tu ada makan makanan, masaklah apa pun. Mak awak akan pastikan awak kenyang. Tapi awak tengok apa yang terjadi dekat makcik ni. Okey, Ustaz tunjukkan video. Ready? Mana di video tu? Mana di video tu? Okey. Ini dia. Nampak? Okey, ini cerita betul. Ini cerita betul dekat Petaling Jaya. Polis Petaling Jaya. Cerita betul. Ustaz share sound. Tengok betul-betul. Abang tahu dia curi apa? Tak, dia bukan dia masuk mall apa Orang pasar kalau raya. lapar, Tengok. dia boleh tahan lagi. Tengok betul. Anak kalau lapar menangis, Sekali lagi. dia boleh tahan lagi. Baik. Anak kalau lapar, Apa ni ya Allah? Kejap. Tekan. abang tahu dia curi apa? Okay, tengok. Orang kalau lapar, dia boleh tahan lagi. Anak kalau lapar menangis kat rumah, hilang pertimbangan. So dia masuk satu kedai. Ini cerita makcik tadi tu. Makcik tadi tu yang miskin tu dia tengok anak dia lapar. Awak tengok apa yang makcik tu buat. Orang tak pernah mencuri ni, dia bukan terus boleh ambil je. Dia pusing. Dia nak ambil, dia takut. Dia nak ambil, dia takut. Berapa lama dia dalam kedai? Dia pusing. So security kedai dah nampak. Dah perasan ni lain macam Berapa lama last sekali dia capai 2-3 can, 2-3 tin. Dia ingat sardin kot. Dia ambil 2-3 tin, masuk, nak keluar. Kena pegang. Abang tahu dia curi apa? Makanan anjing. Punya dia panik nak bagi anak makan, tercuri makanan anjing. Itu saya sedih. Awak bayangkan ini adalah contoh manusia yang dia jujur dan dia tak pandai nak buat salah. Awak tengok dia masuk, dia nak pergi cari makanan. Tiba-tiba dia ambil makanan apa? Makanan anjing. Nampak anak-anak murid Ustaz? Ini adalah salah satu contoh manusia yang dia sentiasa jujur. Dia tak pernah buat salah. Tapi bila anak dia menangis sebab lapar, habis. Dia pergi mencuri. Awak tahu tak last kali polis ni buat apa? Ini Ustaz tunjuk awak. Last kali polis ni buat apa? Awak rasa polis ni tangkap dia tak? Sekali. Awak rasa polis tu tangkap dia tak? Polis tu tak tangkap. Awak tahu polis tu buat apa? Ini Ustaz tunjuk kat awak. Mana tu? Ni. Nampak tu polis tu buat apa? Dah. Oh, okey. Okey, ada netizen yang tengah follow FB Petaling Jaya, ITV Petaling Jaya. Malam saya terima laporan mengatakan ada seorang wanita. Ini cerita lain pula. Sama juga. Dia mencuri disebabkan dia terdesak. Tengok betul-betul. Ditahan kerana dikatakan mencuri kek, mencuri cool fever. Cool fever dengan tampal plaster tampal untuk anak yang sakit, untuk budak-budak yang sakit lah. Tampal demam. Jadi saya pun berasa terpanggil untuk pergi berjumpa dengan wanita ini. Saya percaya dia ada masalah. Kalau tidak dia tak akan buat. Saya percaya itu. Orang kalau lapar kita boleh tahan lagi. Kalau anak-anak kita lapar, itu perkara lagi. Jadi kita akan sampaikan sedikit bantuan. Beras ni dan juga ada satu kotak pack adalah dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita ada berilah apa yang cool fever untuk anak kuat tu. Kita pergi tengok. Ya. Okey, anak-anak murid Ustaz. Nampak? Ini polis. Awak bayangkan, bukan polis ni asyik Ustaz, polis ni asyik nak ni tak. Nampak? Polis pun baik. So kita nak jadi macam ni Ustaz, kita nak jadi baik. Sebab itu orang yang jujur, dia tak pandai nak buat salah. Orang yang jujur kalau buat salah dia jadi gelabah.
Sebab tu kita kena sentiasa jujur. Moga-moga kita ni menjadi anak-anak yang baik. Okey dah. Okey habis. Sampai situ ada soalan. So pengajaran dia kena jadi jujur Nanti Ustaz cerita pasal orang yang menipu pula. Ustaz cerita berkaitan dengan orang yang jujur dulu. Baru Ustaz cerita orang yang menipu ni. Okey? Ada soalan berkaitan dengan itu sebelum kita teruskan? Tak ada. Tak ada. Bagus. Okey. Terus hari ni. Kaiser, semalam kita dah start belajar apa Kaiser? Semalam belajar fiqh. Ya, fiqh. Apa tajuk fiqh yang kita dah belajar? Apa tu nama dia? Jenazah. Ya, bagus. Anak-anak murid Ustaz. Pengurusan jenazah. Okey, ingat pengurusan jenazah. Maksudnya bila seseorang tu meninggal dunia, apa yang kita kena buat? Okey, Ustaz nak tanya Ulfah. Bila seseorang tu meninggal dunia, apa perkara yang kita kena buat? Ada berapa perkara? Ada berapa? Ada berapa? 4. Bagus, ada 4. Khalif ke tu? Khalif. Ada 4 perkara. Tengok, sebab tu Ustaz suruh tengok Yang buku teks. wajib. Ya, ada 4 perkara, kewajipan 4 perkara. Yang pertama sekali, siapa boleh tu? Memandikan jenazah. Bagus, siapa tu? Bunyi macam Syah tu. Memandikan jenazah. Yang kedua? Mengkafankan. Good. Mengkafankan. Yang ketiga? Mengembumikan. Menyembahyangkan. Menyembahyangkan dulu. Kena sembahyangkan dulu. Menyembahyangkan. Yang terakhir? Merukiahkan. 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 Kenapa? Dia bukan kena sampuk hantu. Mengembumikan. Bukan mentanam bahasa dia bukan mentanam kan. Mengembumikan. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah 4 perkara yang wajib kita buat. Tapi ada exceptional. Nanti kejap lagi kita akan tengok apa exceptional dia. Tapi bahasa mudahnya, Ustaz Fikri meninggal, 4 benda ni kena buat. Muaz meninggal, 4 benda ni kena buat. Hadif Zakwan meninggal, 4 benda ni kena buat. Ulfah Hana meninggal, 4 benda ni kena buat. Clear? Ada soalan sampai 4 ni ingat tu. Okey, dah meninggal. Dah meninggal nak kena buat apa Okey. Siapa lagi masih ingat? Once bila seseorang tu meninggal, sebelum nak memandikan, Ustaz Farah, Ustaz ada cerita. Siapa ingat? Apa yang kena buat? Tutup mulut dia kalau mulut dia buka. Tutup mata dia kalau mata dia buka. Bagus. Lepas tu kena tu, apa tu nama dia? Kalau hidung dia berdarah, kita kena letak Tutup dengan kapas. kain kapas. Okey, tapi ada satu lagi kita tinggal. Betul, kalau ada keluar apa-apa, mulut dia terbuka, ikat supaya tertutup. Mata terbuka, kena tutup. Kalau ada keluar apa, tutup supaya takut dia keluar apa kan. Takut air ke apa kan, tutup. Ada satu lagi yang awak tertinggal. Tutup mulut. Dah. Apa yang kita kena buat dengan perut dia? Dengan perut dia. Apa kena buat dengan perut dia? Tak batu kecil atas perut dia. Ya, Supaya najis dia keluar. letak. Ya, letak ada perkara dia macam kecil sikit tu, macam batu kecil tu letak atas perut dia untuk bagi keluar semua najis. Boleh tak kita letak tongges atas perut dia? Tak boleh, jangan nak memandai letak tongges. Nanti meletup. Letak tongges bukan nak masak dia, jangan. Letak tongges, letak butter, letak dumbbell. Kesian dia. Kan terbangun dia kan, daripada dia meninggal terbangun dia. Okey, terus kemudian kita dah belajar cara nak mandikan. Siapa boleh terang kepada Ustaz macam mana kita nak bagi mandi dia? Saya Ustaz. Silakan. Ya. Sila. Waktu nak mandi tu kita kena siapkan kapur apa entah. Kapur barus. Kapur barus. Kapur barus. Lagi? Lepas tu Anggeling. kita siapkan air. Air, bagus. Air mandi. Okey, lepas tu badan dia Badan dia. Okey, tutup. Lepas tu kita kena tutup semua badan dia, tak nak bagi nampak aurat. Bagus. Okey, Ulfah sambung. Bagus. Ulfah sambung.
kalau kalau kita uruskan jenazah dapat pahala tak? Mesti dapat pahala. Itu kan fardu kifayah. Faham? Oh, lepas tu letak di tempat yang tinggi. Lepas tu cuci, gosok badan dengan air sabun. Dia nak cuci pinggul dia terbalikkan sikit. Angkat sikit, basuh. Yang penting kena cuci bersih dia. Kalau kuku dia panjang, kena potong tak? Tak, kena ambil cuka gigi lepas tu korek. Ya, korek. Kalau tengok ni ada kotor-kotor kan, cuci. Sebab tu ke kuku ni kalau boleh sentiasa pendek. Cuci ada kotor-kotor ni kan. Ustaz, mak saya cakap kalau orang tak gosok gigi pun kita korek mulut dia. Betul. Kan ada semalam yang dia tunjuk tu, kena gigi dia kita bersihkan. Kan sebab tu kan ada yang gosok gigi tu. Kan dia kata, kalau hidung kan ambil yang ketembat kan, cuci hidung, cuci telinga. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, kita kena sentiasa gosok gigi. Kan nanti kalau contohlah, kan kita meninggal dunia, orang kata, apa bau sangat ni? Mulut tak gosok gigi rupanya. Tengok, malu je. Kalau nak basuh aurat dia, tak payah tengok kan. Tutup, selalu kena tutup. Jangan pula cap, duk angkat dia lah. Jangan pula cap, duk buat live Facebook lah, tak payah. Tutup dia, sapu, bagi bersih. Kita belajar berkaitan dengan memandikan. Hari ini kita akan sambung tentang kita nak balut dia. Balut Ustaz Balut bukan balut Kita bukan membalut, kita mengkafankan dia. Kan awak cakap membalut, kita nak bungkus dia Ustaz. Bukan nak bungkus dia. Kita bukan nak bungkus dia. Bungkus tu kalau awak pergi beli makanan. Saya nak bungkus 3, itu kalau bungkus makanan. Tapi ini bukan bungkus. Kita nak kafankan jenazah. Okey, faham? Kita akan tengok dulu sebelum Ustaz akan tunjukkan video kepada awak. Buka buku fiqh masing-masing. Ustaz nak tengok buku fiqh ada ke tidak tu. Buku fiqh awak ada ke tidak tu. Muka surat berapa? Siapa boleh tolong beritahu? Kalau betul muka surat berapa? 29. 29. Bagus, 29. Kalau buku Ustaz dia bukan 29. Kalau buku Ustaz ini apa ni? Silap tekan pula. Buku Ustaz dia muka surat ya Allah Taala. Okey, buku Ustaz muka surat 35. Itu kalau buku Ustaz lah. Buku Ustaz muka surat 35. Okey. 30 berapa buku Ustaz ni? 30 something. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan tengok macam mana kita nak mengkafankan. Ingat, term dia adalah mengkafankan. Ustaz tak share. Patutlah awak tak nampak. Mengkafankan. Okey, ini mengkafankan. Okey, Ustaz Hadif tolong baca apa maksud mengkafankan jenazah? Mengkafankan jenazah dengan bukan jizanah jizanah tu kawan awak, jenazah. Mengkafankan jenazah dengan menggunakan kain yang menutup seluruh badan. Kain yang menutup seluruh badan. Ingat, kain yang menutup seluruh badan. Terus? Seeloknya menggunakan kain berwarna putih. Seeloknya kain yang berwarna putih. Jangan pula Ustaz, saya tak sukalah warna putih. Hadif katakan. Ustaz, saya nak beritahu kat Ustaz, kalau saya meninggal, balut saya dengan kain warna pink ya Ustaz. Warna pink. Jangan. Hadif, jangan. Kain warna putih seeloknya. Kainnya kain putih. Seeloknya. Memang eloknya kain putih lah, senang kain putih. Seeloknya. Bukan tak boleh. Kalau tak ada sangat lah. Kalau tak ada sangat tu tak apalah. Tu tak ada sangat tapi macam hampir mustahil lah. Kain putih kan sekarang dah ada kain putih. Kain putih tu ada. Kena dah senang cari dah sekarang. Okey, nampak ni gambar ni. Ini itulah Ustaz tak puas betul lah belajar online ni. Kalau dalam kelas betul tahun lepas kami buat tutorial. Okey, letak siapa yang berlakon jadi mayat, okey balut dia. Lepas tu suruh dia berjalan. Tak ada kan. Jadi pocong apa tak ada lah. Bukan. Faham? Okey. Okey, sekarang kita akan baca dulu sebelum kita akan tengok
Sebelum kita akan tengok ada video dia untuk memudahkan awak ingat. Memudahkan awak faham. Okey. Ada 4 semuanya, Okey. Okey, yang pertama ni Ustaz nak kenapa tak bergerak ni? Okey, yang pertama ni Ustaz nak siapa yang check Ustaz ni? Okey, Amsyah boleh. Okey, yang pertama Ustaz nak Yumna. Okey, pertama Ustaz nak Yumna. Kedua Ustaz nak Arfan. Ketiga Ustaz nak Adriana. Ada tak Adriana tu? Ada. Okey, yang ketiga Ustaz nak Adriana. Yang keempat Ustaz nak Haris Anaki. Yang keempat Ustaz nak Haris Anaki. Okey, Yumna baca yang pertama, kita baca dulu. Kita baca mungkin macam mana ni? Kejap lagi Ustaz tunjuk video dia. Senang. Okey, yang pertama silakan. Yumna. Kain kafan dihamparkan mengikut ukuran jenazah. Okey, good. Atau 3 lapisan atau 5 lapisan. Okey, anak-anak murid Ustaz, kain kafan dihamparkan mengikut ukuran jenazah. Kalau Ustaz tinggi, kain lebih lah sikit. Kalau Ustaz pendek, kain kurang lah. Ini orang pendek, awak bagi kain panjang, tak sesuai. Orang panjang, awak bagi kain pendek, kan nampak kaki dia pula. Faham? Okey, tak apa. Kita tengok, kita tengok. Arfan, teruskan Arfan. Okay. Ustaz. Okay, try. Okay. I know your Jawi recitation is getting better. Okay, terus. Okay. Okay. Daga. Digalakkan. Okay. Digalakkan manusia. Manusia menutup. Tempat Okay. Dua. Okay, ni apa ni? Tertun. Okay. Tertuan dengan kapas. Betul, kapas is cotton. Okay, kapas. Okay, thank you Arfan. Digalakkan menutup tempat-tempat tertentu dengan kapas. Tertentu tu dekat mana? Kejap lagi kita tengok. Okay, seterusnya Adriana. Ya. Terus baca nombor 3. Kain kapan diselimut dan ditutup. Okay. Meliputi
kaki, Okey. seluruh badan. Seluruh badan. Okey, kain kafan masih tutup seluruh badan. Macam mana? Kejap lagi kita tengok. Haris Anaki, last but not least. Ikat dengan tali kain di hujung kaki, Okey, terus. lutut, pinggang, badan dan hujung kepala. Okey, hujung kepala. Dikafankan Okey. dan sempurna. Sempurna. Okey, good. Bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita okey. Okey, ini adalah berkaitan dengan mengkafankan. Okey, Ustaz ada sediakan satu video untuk awak. Okey, kejap. Okey, Ustaz share kepada awak supaya kita nak tengok macam mana kita nak kafan jenazah dengan betul. Mana button dia? Okey. Okey. Okey, semua boleh tengok? Semua boleh nampak? Okey, Ustaz. Okey. Boleh. Ini adalah cara kita nak kafankan jenazah. Cara mengkafankan jenazah. Ada cara dia. Tak boleh buat sesuka hati. Tengok. Peralatan untuk mengkafankan jenazah. Mula-mula gunting. Nak kena gunting. Tak sedihnya lagu dia. Kain putih. Kapas. Cendana. Cendana ni apa? Cendana ni macam pewangi lah. Macam pewangi. Macam dia nak bagi hilangkan bau. Cendana. Minyak atas tu apa? Okey, pertama tali nampak? Letak tali dulu. Kenapa tali tu? Ustaz, kenapa nak kena lagu sedih-sedih? Mana Ustaz tahu dia yang buat. Untuk ikat kepala dia. Ustaz pun tak tahu. Untuk ikat lutut dan hujung kaki. Okey, kejap lagi awak tengok kenapa? Kenapa tali tu dekat bawah sekali? Kejap lagi awak tahu kenapa dia buat macam tu. Okey. Ini kita nak tengok ni. Kita kena belajar betul-betul ni. Kita nak buat nanti ni. Okey. Okey, letak kain. Ustaz kenapa dia buat? Sabar, awak tengok je dulu. Kenapa dia buat macam ni awak akan tahu kejap lagi. Okey, letak kain. Kemudian letak cendana. Tengok dia buat apa lagi. Dia akan letakkan cendana tadi tu. Tabur cendana dekat situ. Bukan serbuk kunyit Kan awak cakap serbuk kunyit nak goreng ayam pula. Bukan, serbuk cendana. Saya tengok orang kafan tu kain dia macam coklat-coklat sikit. Betul? Okay, letak. Jadi kita belajar ni, kita tengok betul-betul nak Ustaz, tengok betul-betul. Kita nak buat nanti ni. Kita yang nak kena buat nanti ni. Mestilah. Ustaz memang Ustaz berazam. Mak dengan ayah Ustaz nanti, bila mak dengan ayah Ustaz nanti meninggal, Ustaz yang akan uruskan jenazah dia orang. Sebab tu Ustaz kena ajar betul-betul dan Ustaz nak ajar awak supaya kita yang akan buat untuk mak dengan ayah kita. Nampak awak bayangkan bila kita kecil-kecil, mak dengan ayah kita yang bagi mandi kita. Mak dengan ayah kita yang bagi pakai pakaian kita. So biarlah nanti untuk kali terakhir, biar kita yang bagi mandi dia. Untuk buat yang kali terakhir sebelum kita hantar mak dengan ayah kita pergi kubur, kita yang bagi pakai pakaian dengan diorang. Kita akan pastikan kita akan pakai kepada diorang pakaian yang paling cantik sekali. Pakaian yang paling wangi sekali dan pakaian yang paling bersih sekali. Kalau mak meninggal, anak lelaki tak dia buat apa-apa kan? Seeloknya perempuan lah. Seeloknya perempuan lah yang buat. Tapi kalau masa nak angkat jenazah tu, bila nak solat tu, biar kita yang jadi imam.
Anak lelaki ni kita lah, mak kita yang meninggal, kita yang jadi imam. Mak kita dengan ayah kita yang ajar kita solat. Biar kita lah yang solat kepada diorang nanti. Okay, terus. Yang kedua, lapisan yang kedua. Okay, nampak? Tabur lagi. Nak bagi wangi, kita nak hantar mak dengan ayah kita ni betul-betul wangi. Okay, nampak? Okay. Tak sebutnya dia jual kat mana? Ada, dia memang ada jual. Awak pergi dekat kedai-kedai, ada jual. Tanya serbuk cendana. Dia ada jual tu. Kenapa lagu sedih sangat, Ustaz? Ustaz pun tak tahu. Ada orang tu hidup lagi, tengah tidur. Yang sebelah tu hidup lagi Okey, lapisan terakhir. Ustaz pun tak tahu lagu dia kenapa macam tu. Tak cendana. Okay, tengok. Banyaknya cendana dia. Lagu wangi. Nak bagi wangi. Because our body rotted for some hours, so yeah. Betul, Afan. Good, betul. Memang bila kita meninggal lama, badan kita akan berbau, betul. Nampak? Kita kapas tu apa? Kejap lagi awak tahu kapas itu tu apa. Untuk selesakan mayat. Untuk kita tutup mayat tu. Kejap lagi. Betul. Untuk kita bagi tempat letak elok je. Apa sakit COVID-19? Oh, kenapa lagu dia sedih ke, Ustaz? Mana Ustaz tahu tu lagu dia. Kenapa menangis kot? Okey, Ustaz mute lah. Mute. Ustaz Ustaz, mak saya cakap orang meninggal mestilah sedih, takkan happy pula. Kakak nak pasal lagu rock pula. Berapa cendana kena ada? 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke? Okey, angkat mayat tu. Anak-anak murid Ustaz. Ingat, mayat tu tak pakai baju Jangan pula awak pergi letak pakai kain pelikat, pakai jubah Ustaz, ayah saya pesan kalau ayah saya meninggal dunia, dia nak pakai baju pergi kebun dia. Apa baju kebun? Tak boleh. Jangan suka. Okey, ni. Letak kapas. Tutup badan dia, tutup tubuh dia. Banyaknya kapas. Banyak. Masih panas kan Ustaz tebal? Anak Ustaz dia dah meninggal, dia dah tak rasa dah panas ke sejuk. Tak ada. Panas ni. Luar sikit, tak ada. Ustaz hidup Ustaz. Yang hidup ni berlakon je. Anak Ustaz ni banyak sangat kapas ni, banyak. Ini mak dengan ayah kita, berapa banyak mak dengan ayah kita beli baju keseluar kat kita. Setakat kapas dengan kain putih ni apalah sangat. Mak ayah kita banyak bagi. Beli kita macam-macam, takkan kapas pun kita nak berkira dengan diorang. Mak saya cakap pampers pun dah berapa. Bagus. Pampers je dah pakai banyak. Silap-silap pampers awak tu lagi mahal daripada kain kapan ni. Nampak tu. Letak bagi kemas. Okey, tengok. Okey, tutup telinga. Ingat Ustaz ajar kepada awak. Kenapa? Untuk kita tengok takut-takut ada keluar ke apa kan. Tutup. Tutup. Aduh, ingat dah habis dah lagu dia. Ada lagi lagu dia. Okey. Bayang. Lagu apa yang tak ingat lah. Itu sembahan. Ustaz, kalau tutup kapas tu macam mana dia nak bernafas? Dia kan dah habis jenazah. Dia dah mati. Kenapa lah awak dah fikir macam tu? Okey, nampak? Okey. Yang dalam video ni masih hidup. Yelah, betul. Cuba awak tak sekarang tengok. Kan tadi ada 3 layer. Layer yang pertama dia akan tutup. Selalunya muka akan buka sebab untuk ahli keluarga tengok buat kali terakhir. Buat kali terakhir. Lepas tu dah tak boleh tengok. Sampai bila? Sampai bila-bila. Bila pula nak jumpa Ustaz? Dekat akhirat nanti baru jumpa. Bila akhirat? Tahu bila. Okay, nampak? Lapisan pertama dia tutup. Tak susah ke nak balut sampai jadi macam ni? Senang je. Okay, tutup. Okay. Okay, clear. Kemudian tarik lapis kedua pula. Okay, nampak tu muka buka lagi muka buka lagi. Okay, kemudian tarik lapis kedua. Apa muka tak payah? Sebab untuk ahli keluarga tengok buat kali terakhir.
Selalunya dia akan bagi kali terakhir nak tengok, nak cium ke, nak sayang ke, itu yang terakhir. Kemudian nampak tali yang dekat bawah tadi tu kan? Sebab itu tali letak kat bawah sekali. Kalau tali letak kat atas, awak nak kena angkat mayat tu, jenazah tu letak tali nak bagi balik. lepas. So supaya bawah tu senang, nanti tarik je. Tak payah nak kena angkat jenazah dah. Ikat bagi kemas. Tengok betul-betul kita nak buat ni nanti ni. Kemas, baik kemas. Selesai kafankan. Nampak? Selesai kafankan. Tiba-tiba dia bangun. Keren. Tadi tak kata. Okey. Nampak? Okay. Ini adalah kafan yang betul. Anak-anak murid Ustaz, baju apalah yang awak pakai paling mahal sekalipun. Awak pakai baju krokodil ke, hush puppies ke, Kiki Lala ke, Kiko ke, baju cheetah ke, Adidas ke, Nike ke. Ingat anak murid Ustaz, mahal macam mana pun, inilah pakaian terakhir kita. Inilah pakaian terakhir kita. Putih je. Geramnya. Ini je. Awak bayangkan macam ni je. Dan awak bayangkan, ini adalah pakaian, ya? Ustaz. Yes, Arfan. Is this an actor or is this a dead person? It is the actor only. Ini adalah pelakon sahaja. Okay. Okay, pelakon The actor sahaja. must be very much breathing very hard because Macam mana? Ustaz, tapi dia sumbat hidung macam ni. Pelakon tu nak bernafas. Kejap. Ada lah dia. Ni letak rapat sangat. Adalah tu. Dia letak tu sekadar boleh je nak lepas. Ataupun dia cut-cut lah. Video ni kan dia potong-potong, dia masuk balik, bernafas, tarik nafas, tutup balik. Waktu dia ikat kaki tadi tu, dia buka lah hidung sekejap. Lepas tu dia basuh balik. Macam tu lah. Ustaz, kalau terbuka mata ni, semua lari. Okay, nak murid Ustaz, tengok. Ingat, bila kita tengok benda ni, sebab tu Nabi kata, bila kita tengok orang bila ada kematian, kita kena jadi insaf. Baju kita, contoh Ustaz dengan pakai jubah warna hitam sekarang. Tapi inilah pakaian terakhir kita. Ingat anak-anak murid Ustaz, tengok dekat sini betul-betul. Pakaian terakhir kita adalah pakaian yang menutup aurat. Ustaz pesan kepada awak, jangan jadikan pakaian terakhir kita tu adalah itulah kali jangan jadikan kain kafan ini adalah kali pertama kita pakai menutup aurat. Sepanjang hidup pakai seluar pendek, yang perempuan tak pakai tudung, dia pakai, tiba-tiba bila meninggal dunia, itulah kali pertama dia tutup aurat. Jangan, anak-anak murid Ustaz, jangan. Kita kena sentiasa menutup aurat. Nampak? Baik, ini tutup, elok saja. Okey. Itu sahaja untuk kafankan jenazah. Ada soalan? Kaiser ada soalan? Aflah ada soalan? Ada Ustaz. Tapi hari tu waktu saya tengok kawan mak saya punya anak tu meninggal, muka dia dah tutup. Tapi kalau dalam TV, muka dia terbuka. Sebab awak pergi tu mungkin diorang dah nak bergerak dah. Selalunya dia akan tutup waktu tu memang dah nak pergi solat dah. Ya Huda. Huda soalan, silakan Huda. Tak ada. Khalif soalan?
Tak ada. Tak ada. Okey, jawapan dia betul. Okey. Okey, last but not least, sebelum kita habiskan kelas kita, Ustaz nak terangkan sedikit berkaitan dengan solat jenazah. Anak-anak murid Ustaz, solat jenazah pun nak kena belajar. Ini anak-anak lelaki Ustaz. Tanam dalam diri awak. Mak dengan ayah kita nanti meninggal dunia, kita yang jadi imam. Jangan bagi orang lain. Tiba-tiba imam kata, siapa nak jadi ni? Sorry lah imam, saya tak pandai lah. Imam lah jadi. Oh, pastikan anak ni, biar kita yang jadi imam untuk mak dengan ayah kita. Kenapa? Ingat, Ustaz pernah ajar kepada awak. 3 perkara yang walaupun kita meninggal dunia, 3 perkara yang takkan putus. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah walaupun awak meninggal, pahala tu pun still dapat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu tu Muaz ajar matematik kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun ajar lagi ilmu tu kepada orang yang lain. Muaz dah meninggal. Ilmu tu orang lain masih lagi guna. Muaz dapat pahala. Dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Kita nak anak-anak murid Ustaz, bila kita solat jenazah kepada mak dengan ayah kita, masa kita berdoa tu kita tahu mesti Allah ampunkan. Mesti Allah terima doa kita. Kita doa tu memang kita doa untuk mak kita. Jangan Ya bersangka Allah. buruk kat Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak saya, ya Allah. Mak saya ni dah bagi macam-macam kepada saya, ya Allah. Mak saya ni besarkan saya daripada saya kecil sampai ke besar. Ya Allah, jagalah mak saya dalam kubur macam mana macam mana dia jaga saya daripada kecil, ya Allah. Kau jagalah, janganlah bagi neraka, janganlah bagi Bila awak doa macam tu, mesti Allah terima doa awak. Awak jangan risau. Ya Noh Daniel, soalan teruskan. Ustaz, kalau kembar siapa jadi imam? Apa? Kalau kembar siapa jadi imam? Kalau kembar? Kalau kembar, maksudnya kedua-dua meninggal. Kan maksud dia kalau mak meninggal, siapa nak solat antara kembar tu? Tu bincang lah mana boleh jadi 2 imam. Seorang je lah imam dia. Kosong mak saya cakap. Awak imam pertama, saya imam kedua mana boleh macam tu sekali je. Okey, anak-anak murid Ustaz rasa Ustaz tak sempat lah nak ajar berkaitan dengan solat jenazah. Sebab benda ni panjang, solat jenazah ni panjang, kedudukan dia. Tapi yang Ustaz nak bagi tahu kepada awak anak-anak murid Ustaz, solat jenazah ini adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Siapa masih lagi ingat fardu kifayah tu apa? Dia kalau kewajipan kepada sesetengah orang ke kepada semua orang? semua orang. Sesetengah orang. Kalau sesetengah orang tak buat, siapa yang akan dapat dosa? Kawasan Orang akan kena. dapat dosa. Bagus. Ingat, haram menyembahyangkan jenazah orang kafir. Haram. Kita tak boleh sembahyangkan jenazah orang kafir. Tak boleh. Haram. Melainkan dia dah masuk Islam. Faham? Melainkan dia dah masuk Islam. Okey. Kemudian kita baca dulu. Nanti Ustaz akan terangkan. Kita baca dulu. Ada masa sedikit lagi. Okey, ready dengan mikrofon awak. Ustaz akan sebut je, awak terus buka mikrofon. Yang pertama, Muaz apa? Muaz yang pertama apa? Hilang Muaz. Niat. Yang pertama adalah niat. Bagus. Yang kedua, hadis. Berdiri betul. Berdiri betul. Berdiri betul. Yang seterusnya, Yumna. Good. Takbiratul ihram dan al-fatihah. Seterusnya, Huda. Yang seterusnya, Huda. Huda. Ya. Okey, baca yang seterusnya. Dan Takbir dan okey anak-anak murid Ustaz, tengok sini baik-baik. Takbiratul ihram dan selawat.
Dia macam solat raya juga ni. Takbir, takbir dan selawat. Kemudian seterusnya Rashad baca. Takbir dan membaca doa untuk jenazah. good. Takbir dan membaca doa untuk jenazah. Tak apa. Itu nanti kita akan belajar. Kita baca dulu sebab dia ada doa-doa dia. Yang seterusnya Ustaz nak Kaiser. Baca Kaiser. Yang seterusnya bawah sekali. Oh, okey. Apa? Takbir. Takbir. Ibu surat Baru nak cari buku surat apa? Takbir. takbir. Ibu surat apa? Dia apa? Ini. Takbir dan membaca doa untuk sekalian orang Islam. Okey, kepada sekalian orang Islam. Last sekali Afla baca sekali. Memberi salam. Memberi salam. Tak apa, ini nanti kita akan belajar macam mana kita baca dulu. Nanti kita akan belajar macam mana. Ada kedudukan dia. Solat dia bukan macam solat biasa. Solat rapat-rapat sebab dia tak ada rukuk, tak ada sujud apa semua. Itu nanti kita akan baca. Okay, I think that's all from me anak-anak murid Ustaz. InsyaAllah kita akan teruskan esok hari. Okay, nanti kita akan belajar tentang akhlak. Kelas hari apa Kelas hari Jumaat kita akan belajar akhlak insyaAllah. Okay, I think that's all from me. Thank you so much. Awak pun dah tak larat. Syahir pun mata dah mengantuk dah tu. Okay, kita habiskan kelas kita pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum. Bye bye.